juga semoga sihat maju, mudah rezeki. Okey, semua sama. Thank Sama-sama. you. Thank you. Okey. Bye-bye. Bye-bye. Okey, dah kakak. Kenapa nangis? Sedih pula. Susah lama nak bayar sewa tu. Ya, jemput orang macam ni kan. Ada dekat yang Sehat. Assalamualaikum. Haji duduk mana? Saya tadi kawan tak plan sayang. Syukur pada Allah SWT Nama apa Haji? Muhammad. Muhammad. Saya kawan saya, nama dia Ali. Dia pun cakap dengan saya dia mula COVID itu, dia PKP itu saya duduk bilik juga. Tapi kemudian tu tak mampu nak bayar. Oh, Mampu nak bayar, saya berhutang dengan token tu kan. Token ni kan tak apalah duduk lah. Duduk nanti dah habis PKP ni bayar lah. Lepas tu PKP sambung lagi. Okey pun dia pun tak mampu nak tanggung dah. Dah saya berhutang kan ni. Saya buat ni pun sebab tak ada duit lah. Bayar kat dia. InsyaAllah lah kalau habis PKP ni saya benda lain nak buat kan kerja. Tapi saya kena bayar hutang ni. Saya susah hati, tak boleh tidur malam tadi tengok gambar Haji tu. Risau. Saya anggap Haji macam ayah je, biasa je, tak apa, kawan-kawan. Rasa bersalah. Saya ni kalau saya dulu tidur tepi jalan juga je, tidur tepi jalan, susah. Saya selalu tak makan. Sekarang siapa bayar rumah tu? Siapa bayar rumah tu? Ali, Baik. saya ni makan gaji dengan dia, urut dia, nak bilik dia. Gini, rumah tu sewa sebulan berapa? Kita pergi jumpa Ali tu, kita tolong. Haji duduk je kat rumah tu dengan Ali. Dia OKU Okey. rumah tu saya bayarkan. Saya ambil nombor akaun, saya bayar bulan-bulan. Haji tak payah bayar dengan OKU. Abang OKU tu pun tak payah bayar dah. Ada nombor dia. Kita pergi rumah, tengok rumah tu sekejap. Lepas tu dah confirm rumah tu. Lepas tu Haji dapatkan nombor phone yang tukar bayar bulan-bulan tu. Saya bayar. Saya sudut saya nak apa saya boleh bantu Haji. Macam tu. Apa saya boleh tolong Haji. Saya sayang kat Haji. Haji ni macam ayah saya. Rumah kat mana? Bayang berat belakang. Tu kita bawa pergi rumah sekejap, tengok rumah Haji. Lepas tu kalau kat rumah Haji perlu nak apa-apa, tak ada cerik, rice cooker, kita tengok apa tak ada, kita belikan. Okey je Jom, saya sayang kat Haji. Jom. Haji naik sini jom. So kawan mana? Oh, tak ada kat bilik, jom. Haji umur berapa? 9 pun. Umur 9. So anak-anak mana? Ada anak yang ada? Tak ada, duduk seorang. Orang Malay meninggal. Umur meninggal bila? Lama dah. 2008. Tu tak ada anak tu. Tu duduk mana? Lumut. Oh, lepas tu Haji datang KL ni asal nak cari rezeki tu lah. Ke mana? Kampung ni kat Incing. Oh, ada keluarga yang Encing? Ada dah. Adik-beradik pun tak ada? Ada adik-beradik ada lah. Ada. Oh, memang tak ada adik-beradik? Ada. Saya ada di orang. Alhamdulillah. Mudah-Allah mudah hidup Haji. Ujian hidup kita kadang kita kat atas, kadang kat bawah kan? Pakai selipar ke Haji? Balik. Haji bilik mana? Sebilik dalam ni? Oh. Bang nak bagi duit raya lah. Abang sakit apa kaki? Tu. Stroke, ya Allah Tuhan. Ni dapat kursi ni. Dia pakai elektrik Getri. Oh, Alhamdulillah. Ya Allah. Sian abang. Abang tumpang dia. Abang Haji makan hari-hari macam mana? Nak pergi beli sini boleh? Dia boleh gerak? Kata kau ikut. Oh, kalau pergi mana-mana pakai tongkat ni? Tu ada. Naik lift senang? Boleh. Nak turun tak boleh dah. Turun tangga tak boleh lah kaki. Sakit? Rasa sakit? Oh, ada jumpa anak lagi? Telefon. Dua belas? 7 tahun? 10 tahun. Dulu boleh berjalan semua. Dulu okey, ni Stroke tiba-tiba. Dulu kerja apa? kampung lah. Kerja kampung lah. Tidur berdua lah sekarang. Abang tidur sini. Ada teman lah. Bagus juga abang jaga abang kawan-kawan, teman-teman nak Numpang lagi. numpang. Baik-baik abang ajak kawan duduk. Ni dah makan belum?
Air belum. Belum makan lagi. Nak makan apa? Order KFC buka dah kan? Beli KFC lah ni. Beli KFC je Pujian abang Ya Allah. Oh, air kencing kat situ? Sakit kalau cakap tu? Sakit? Tak. Abang sewa bilik sebelah lah satu Nak sewa? Ada nombor dia orang. Abang cari nombor. Abang minta kat makcik dia minta nombor dia. Haji makan je mana yang boleh. Makan-makan kita lah. Tak apa dengan saya okey. Nak sekian apa. Nanti saya tolong bayar. Berapa banyak utang? Dia sebab daripada COVID itu 18 tak hari kan. Terus 4 minggu punya langsung tak bayar bilik. Saya cakap sama dia, kalau sambung lagi satu punya, Amai betul-betul tak boleh berdiri dah. Betul. Sekarang semua susah ni Saya boleh tanggung 1 bulan lah. Tapi lagi pun tambah 14 kaki pun goyang Mana Betul. mampu. Betul Amai. Betul. Nanti saya bayarkan. Saya personal je saja nak tolong. Saya bayarkan. Nanti saya transfer, saya WhatsApp. Dia pun baik jugalah. Dia pun ada cuba cari 2 hari untuk saya lah. Nanti dah tolong sebulan pun dah bagus dah. Terima kasih Terima kasih kakak. Ni kakak, berapa yang nak kena bayar ni? Bulan ni 550. Bulan lepas punya 5,500 lagi. Saya bayar 2 bulan, lepas tu saya sambung bayar nanti lah. Saya bayar mana 1,100. Saya transfer nanti. Nanti WhatsApp nombor akaun kat sini lah. Saya transfer untuk Pak Long Thank you. Tuhan lindungi semua orang. Sama-sama. Doa sama. Kakak juga semoga sihat maju, mudah rezeki. Okey, semua sama. Thank you. Okey. Bye-bye. Okey, dah kakak. Kenapa nangis? Sedih pula. Susah lama nak bayar sewa tu. Nak jumpa orang ambil ni kan. Macam mana? Nak jumpa orang ambil ni kan. Tak apa. Banyak tu orang tempat orang kan. Tolong. Tak apa. Ada juga lagi yang Bila saya tengok video tu sebenarnya saya sedih macam ayah saya juga. Saya pun ada ayah kan. Saya sayang ayah saya. Ayah saya kat kampung, mak pun dah tak ada. Ujian kan. Kita bukan sangka jadi macam ni. Saya dulu pun pernah duduk tepi jalan, susah. Kalau tengok orang susah ni, kita rasa macam susah hati. Tengok abang pula tadi duduk sorang-sorang, susah hati. Ujian tu sebab Allah sayang kan. Mesti ada rahmat walaupun abang begini kan, sorang-sorang. Bukan senang bang. Dalam hati malam-malam sorang-sorang nangis kan. Sorang-sorang diri, pening sana sini, buat-buat tak fikir je lah kan. Tapi insya-Allah lah, rezeki Allah ni maha luas kan. Saya bayarkan bulan-bulan cuma sekali. So macam tu lah. Nanti kunci macam mana dia hantar dia? So, kalau perlu apa-apa nanti pak cik ambil nombor ni, nombor abang kita. Nanti pak cik call je. Pak cik pun kalau nak apa-apa pak cik call. Kalau tak faham suruh pak cik ni call kan. Nah, ambil di mana? Ambil lah. Ambil jaga elok Abang simpan tadi duit tadi kan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Asin Zatul Izwani. Kami daripada grup 3 dan tajuk yang kami pilih ialah gelandangan. Gelandangan ni ialah orang yang tak ada tempat tinggal, yang tidak bekerja, mereka tidur di tepi jalan, di bawah jambatan. Saya pernah join grup untuk membantu golongan gelandangan ni masa bulan puasa. Kita sedih lah tengok diorang kan, sebab diorang tidur dekat tepi jalan beralaskan kotak ataupun plastik. Sangat kesian lah kan. Dan kenapa kami memilih video ni? Pada pendapat saya lah, kita boleh tengok betapa baiknya hati Ustaz Abid Liu. Dia bantu golongan-golongan macam ni. Dia tolong bayarkan sewa rumah pakcik tu. Dia bagi duit. Dia cakap kat pakcik tu kalau diorang perlukan apa-apa, bagi tahu diorang je. Kita pun sebagai rakyat Malaysia ni, kita boleh tolong diorang daripada segi keuangan ke. Kita boleh tolong diorang cari kerja untuk diorang survive hidup kan. Lepas tu kita boleh join mana-mana grup NGO yang membantu golongan gelandangan ni. Biasanya macam bulan puasa lah kan, ramai sangat orang yang datang bagi makan.
Jadi saya rasa macam rakyat Malaysia ni sangat prihatin lah. Dan daripada video tu kita boleh tengok lah, kita patut bersyukur sebab kita ada rumah, kita ada duit untuk makan, untuk survive. Sedangkan diorang yang golongan gelandangan ni, diorang tak ada apa-apa. Diorang cuba untuk survive. Tapi daripada video ni kita dapat tengoklah pakcik yang OKU tu pun dia baik kan. Dia tolong tumpangkan Pak Long tu duduk rumah dia. Dan aunty yang bagi sewa bagi diorang duduk kat rumah tu pun masa awal-awal PKP kan, dia cakap tak apa kan. Dia tak kisah pun kalau diorang tak bayar sebab dia pun faham situasi diorang macam mana kan. Jadinya itulah sebab pada pendapat saya lah, pendapat daripada saya. Okay, sekian, terima kasih. Assalamualaikum and good day kepada Madam Atira dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Aisyah binti Abdul Rahim. Okey, hari ini saya ingin bahaskan tentang isu gelandangan yang masih berleluasa di negara Malaysia. Okey, untuk pengetahuan anda, di negara Malaysia adalah negeri yang paling tinggi mempunyai gelandangan berdasarkan statistik yang dilaporkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat, iaitu negeri Selangor, Kuala Lumpur dan Pulau Pinang. Dan kebanjiran gelandangan di kota-kota besar berpunca daripada pelbagai faktor dan masalah, terutamanya hilang pekerjaan. Antara sebab kenapa saya merasakan video tersebut memberi mesej yang sangat penting terhadap kita, bahawa pada masa kini masih ramai gelandangan di luar sana tanpa kita sedari, terutamanya di kota raya. Okey, jadi pakcik di dalam video tersebut merupakan salah satu mangsa yang menjadi gelandangan dengan usia yang semakin uzur. Jadi kita boleh lihat antara sebab kenapa pakcik tersebut menjadi gelandangan adalah kerana beliau tidak mempunyai peluang pekerjaan, menyebabkan beliau tidak dapat menyara kos sara hidup beliau. Jadi berdasarkan apa yang saya perhatikan dari perbualan ustaz dan pakcik tersebut, sebelum datangnya COVID-19, beliau memang mempunyai pekerjaan yang tetap. Tetapi sejak COVID-19 muncul, beliau hilang punca pekerjaan dan pendapatan disebabkan beliau dipecat oleh majikan. Segelintir masyarakat masih juga prihatin dan ingin membantu. Maka ada seorang ustaz yang sanggup ingin menyelesaikan masalah pakcik tersebut dengan membayar duit rumah, sewa rumah bulanan, dan sanggup juga membayar duit tunggakan sewa rumah. Jadi ustaz tersebut adalah contoh yang terbaik untuk kita semua, kerana ustaz tersebut masih prihatin dan ingin membantu untuk menyelesaikan masalah pakcik yang menjadi mangsa gelandangan. Okey, jadi saya percaya masyarakat di luar sana masih mempunyai sifat-sifat yang sama seperti ustaz tersebut. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuaim Hadri bin Manazir. Boleh panggil saya Nuaim. Saya dari grup 3. Di sini saya ingin memberikan pandangan tentang isu gelandangan. Okey, seperti yang kita tahu, gelandangan ni bermaksud orang-orang yang tidak mempunyai rumah ataupun pekerjaan yang tetap. Mereka kebanyakannya tinggal di bawah jabatan beralaskan kotak-kotak atau apa-apa yang boleh dilapik oleh mereka. Okey, di sini saya ingin menceritakan tentang pengalaman saya berkenaan dengan isu gelandangan ni. Saya pernah pergi bersama kawan-kawan saya. Time tu dia di bawah organisasi yang dibuat oleh UNICEF sendiri.
time bulan puasa kalau tak silap, kami pergi ke Kuala Lumpur memberi makanan kepada gelandangan yang ada di sana. Sangat sedih melihat mereka disebabkan kebanyakan dari mereka merupakan orang-orang tua, warga emas. Yalah, kesian tengok mereka. Sebab Alhamdulillah kita ni diberi anugerah oleh Allah untuk mempunyai rumah, mempunyai keluarga yang memberikan kasih sayang yang cukup. Tapi pada mereka, mereka tidak ada semua tu. Maybe mereka pernah ada, tapi mereka sekarang dalam fasa yang tiada apa-apa. Pada saya, mereka juga manusia dan mereka juga patut diberi layanan yang sama seperti mereka. Mungkin mereka susah pada saat ini, tapi maksud saya di sini, kita juga might be ataupun boleh jadi seperti mereka kalau itu yang Allah hendak kita jadi. Kun fayakun. So di sini kita kena bersyukur dan bagi saya, dalam rezeki kita ada rezeki untuk orang lain. So apa salahnya kalau kita membantu sesama kita sendiri? Kita memberi, orang lain menerima, itu lebih bagus daripada kita yang menerima. Sebab kita jangan pernah anggap kalau kita bersedekah ataupun kita memberi, kita akan kurang duit atau apa-apa. Malah Allah akan gantikan lebih. Kita tak tahu, iaitu dari segi wang ataupun dari segi kesihatan ke, ataupun keluarga kita yang akan dapat. So kita buat tu kalau boleh ikhlas. Jangan harapkan apa-apa balasan, sebab perancangan Allah itu adalah sebaik-baik perancangan. So kat sini yang kita boleh tengok daripada video Abid Liu ni, saya sangat-sangat berbanggalah. Sebab masih ada lagi insan yang prihatin terhadap mereka yang gelandangan ini. Saya sedih tengok pakcik tersebut kerana dia sudah tua, tidak larat dan tidak mempunyai keluarga dan juga sakit. Tapi Abid Liu ni, Ustaz Abid Liu ni, dia suka membantu orang. Dia suka menolong orang dan tidak mengharapkan apa-apa balasan. Malah hanya Allah saja yang Abid Liu harapkan balasan daripada Allah. So kat sini kita kena ada sikap seperti Abid Liu ni untuk menolong orang. Jangan ingat menolong ni hanya dengan duit sahaja. Kita boleh menolong dengan bermacam-macam aspek. Maksudnya kalau kita tak mampu dari segi duit, dari segi wang, kita boleh beri dari segi kemampuan kita lah. Seperti contoh, kita boleh memberikan macam contoh tenaga kerja ke, kita tolong dia buat apa-apa. Macam tu. Banyak sebenarnya. Masyarakat masa kini anggap kalau nak tolong je kena duit, nak tolong je kena guna duit. Tapi sebenarnya tidak. Kita boleh tolong dari segi apa yang kita mampu. Okey, itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Selamat sejahtera, nama saya Virapan Laki Bumi daripada grup 3. Kami memilih tajuk gelandangan atau dalam bahasa Inggerisnya ialah homeless. Okey, kenapa kami memilih video itu? Okey, daripada video tersebut kita dapat lihat yang seorang pakcik yang sangat tua dan berumur, di mana saya yakin beliau tidak mempunyai pekerjaan ataupun susah untuk mendapat pekerjaan kerana usia beliau yang sangat tua. Tambahan pula, pakcik itu dia mempunyai
kecacatan, iaitu dia seorang OKU, di mana seorang OKU ni susah nak mendapatkan kerja di mana-mana tempat. Okey, daripada video tu saya lihatlah seorang ustaz, iaitu Ustaz Abid Liu, cuba membantu pakcik tersebut untuk membayar sewa rumah beliau, mencarikan tempat tinggal, kerana pada musim PKP ini pakcik ini tiada duit dan tiada pendapatan langsung, kerana tiada bantuan yang diterima olehnya, kerana dia hanyalah seorang gelandangan yang hanya meminta sedekah kepada orang ramai. Kita tahu yang PKP ini orang ramai tidak boleh keluar rumah, maka itu tidak ada orang yang cuba membantu pakcik ini dengan memberi sedikit wang, dan juga badan-badan NGO juga tidak dapat membantu pakcik ini kerana terhalang oleh undang-undang perintah berkurung. Oleh itu, saya rasa video ini adalah video yang paling sesuai untuk dijadikan sebagai satu tauladan untuk kita tahu bahawa banyak lagi orang yang susah daripada kita, dan kita perlu bersyukur dengan diri kita sendiri, di mana kita mempunyai lagi tempat tinggal, kelengkapan diri, makanan yang cukup, dan kesihatan yang baik. Okey, di samping itu, bolehlah kita membantu mana-mana golongan gelandangan seperti pakcik ini untuk meringankan beban mereka, kerana mereka sangatlah terbeban dengan diri mereka yang tidak mempunyai pekerjaan dan tidak boleh bekerja, dan anggota fizikal mereka yang cacat yang menghalang mereka untuk bekerja, dan kita bolehlah membantu mereka sedikit sebanyak dengan memberi bantuan apa-apa juga, bantuan seperti makanan, contoh macam kita boleh bagi beras. Okey, sekian daripada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada pendapat saya, isu gelandangan ni merupakan isu yang mana yang tidak asing lagi dalam negara kita. Namun semenjak PKP, itu Perintah Kawalan Pergerakan, isu gelandangan ni diatasi oleh kerajaan kita, yang mana beliau menyediakan tempat tinggal kepada gelandangan ni. Okey. Daripada video yang saya tonton, pada pendapat saya, kerja amal yang dilakukan oleh seorang pemuda ini yang bernama Abid Liu sangat murni dan sangat bagus, di mana beliau seorang anak muda yang secara perseorangan yang melakukan kerja amal, di mana beliau banyak menolong orang dalam kesusahan. Okey, dalam video ni apa yang kita dapat lihat, beliau menolong seorang pakcik yang mana kita tahu sebelum ini beliau seorang gelandangan, di mana beliau kematian isteri dan hidup dan tak ada tempat tinggal. Okey, disebabkan PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, beliau telah menumpan dengan seorang kawannya yang bernama Ali, Pakcik Ali, di mana Pakcik Ali ni seorang OKU. Okey, beliau telah menyewa satu bilik. Okey, dalam selama PKP ni beliau tidak mampu untuk membayar menyewa bilik tersebut. Okey, selepas daripada itu beliau mendapat bantuan daripada Abid Liu, yang mana beliau telah menolong pakcik ini untuk membayar menyewa rumah tersebut. Okey, di sini kita dapat lihatlah yang mana kerja amal yang dilakukan oleh pemuda ini sangat baik dan sangat baguslah.
Okey, selepas itu Pak Cik dapat meneruskan kehidupan biasa secara seharian dengan baik. Okey, itu sahaja. Assalamualaikum.